Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Okey, hari ini kita akan sambung dengan pelajaran sains kita daripada minggu yang lalu. Okey, pada minggu yang lalu cikgu telah membincangkan mengenai kemahiran proses sains kan? Ingat lagi tak? Ada 6 semuanya kemahiran proses sains. Ingat lagi tak? Okey, yang pertama, memerhati. Okey, yang kedua adalah mengelas. Yang ketiga, mengukur dan menggunakan nombor. Okey, yang keempat, membuat inference. Yang kelima, meramal. Okey, dan yang terakhir, yang keenam adalah berkomunikasi. Okey. Jadi, untuk minggu ni, untuk hari ni, kita akan sambung daripada pelajaran kita yang lalu. Masih dalam topik kemahiran saintifik, tapi hari ini kita akan belajar mengenai kemahiran manipulatif. Okey, semua dah ada buku teks kan? Okey, cikgu nak kamu buka buku teks kamu sekarang. Okey, buka pada muka surat 15. Okey, jom kita tengok kemahiran manipulatif. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai kemahiran manipulatif. Okey, kemahiran manipulatif merupakan kemahiran psikomotor dalam penyiasatan sains. Okey, apa maksud kemahiran psikomotor? Okey, kemahiran psikomotor ni adalah keupayaan untuk menggerakkan fizikal dan juga pemikiran dalam menjalankan penyiasatan. Okey, berdasarkan gambar situasi yang diberi dalam muka surat 15 ni, terdapat beberapa kemahiran manipulatif yang dilakukan oleh murid-murid tersebut. Ada yang melakar, ada yang membersihkan peralatan sains, ada juga yang mengendalikan spesimen dan juga melabel. Okey, kemahiran manipulatif ada 5 semuanya ya. Ada 5 semuanya. Iaitu yang pertama, mengendalikan dan menggunakan peralatan dan bahan sains dengan betul. Yang kedua, mengendalikan spesimen dengan betul dan cermat. Yang ketiga, melakar dengan jelas dan juga tepat. Keempat, membersihkan peralatan dengan cara yang betul. Dan yang terakhir adalah menyimpan peralatan dan juga bahan sains di tempat yang betul dan selamat. Okey, ni adalah kelima-lima kemahiran manipulatif yang perlu kamu tahu. Okey, ada 5 semuanya. Okey, ingatnya ada 5. Okey, kemahiran manipulatif ada 5. Kalau kemahiran proses sains yang kamu belajar minggu lepas ada 6. Okey. Okey, kemudian kita buka muka surat yang seterusnya iaitu pada muka surat 16. Okey, yang pertama, menggunakan dan mengendalikan peralatan, bahan sains dan juga spesimen. Okey, kat sini dia ada bagi dialog dalam satu situasi. Kina dan Lim akan menjalankan satu penyiasatan sains. Mari kita ikuti perbualan mereka. Lim, macam mana nak tangkap belalang? Oh, cuba gunakan sauk. Okey, kat sini dia menggunakan sauk. Okey, ni maksud dia menggunakan peralatan yang betul untuk menangkap belalang. Okey, belalang kat sini adalah spesimen. Okey, nanti saya simpan belalangnya ditangkap ke dalam botol. Okey, bolehkah belalang bernafas di dalam botol yang bertutup? Kalau macam tu, saya gunakan kain yang berlubang. Okey, dia tangkap belalang. Okey, dia tangkap belalang. Belalang ni adalah spesimen. Apa maksud spesimen? Spesimen tu adalah bahan yang kita hendak kaji. Tu maksud spesimen. Jadi, bahan yang dia nak kaji kat sini adalah belalang.
Depa tangkap belalang, kemudian masukkan belalang ke dalam botol. Dan botol tersebut ditutup dengan kain yang berlubang. Ini menunjukkan mereka telah mengendalikan spesimen dengan cara yang betul. Depa guna botol ataupun balang yang mempunyai lubang supaya belalang tersebut dapat bernafas. Jadi, belalang depa tu tak mati, spesimen tak rosak. Okey, semasa di padang, tiba-tiba Kina, apa yang kamu buat? Okey, saya tangkap belalang. Berapa ekor belalang yang kamu perlukan? Seekor. Masukkan daun untuk belalang ini makan. Okey, dia masukkan daun supaya belalang tu dapat makan. Okey, cikgu suruh lakarkan belalang ini. Saya telah selesai melakar seekor belalang. Okey, dia dah tangkap belalang tadi. Okey, belalang ni adalah spesimen dia untuk kaji. Okey, selepas dia membuat lakaran belalang, kemudian apakah yang perlu dilakukan oleh Kina terhadap belalang tersebut? Okey, setelah selesai dia melakar belalang, apa yang perlu Kina buat terhadap belalang tersebut? Okey, Kina perlu lepaskan semula belalang di padang. Okey, bila Kina lepaskan belalang di padang semula, ini bermaksud Kina telah mengendalikan spesimen dengan betul. Okey, bila kita ada spesimen, bila kita dah tak guna spesimen tu, kita kena buang. Macam mana kita nak buang ataupun lupuskan spesimen tersebut? Okey, kalau macam spesimen hidup macam belalang ni, kita perlu letakkan dia semula pada tempat asal dia. Okey, kalau kita ambil ikan, kita perlu lepaskan ikan tu balik dalam air yang kita ambil tu. Contohlah cikgu bagi. Okey, jadi dekat dalam situasi di muka surat ni, dia lebih menceritakan bagaimana mereka mengendalikan spesimen. Okey, macam mana juga pula menggunakan dan mengendalikan peralatan sains? Okey, apa contoh peralatan sains? Okey, contoh peralatan sains adalah seperti bikar ataupun tabung uji, penunur Bunsen, ataupun di sini dia menggunakan peralatan saut untuk menangkap spesimen tu adalah peralatan yang kita gunakan. Kalau bahan sains pula macam mana? Apa yang dimaksudkan dengan bahan? Okey, kalau bahan sains ni, contoh dia macam larutan. Okey, kalau macam dalam satu eksperimen, kita nak gunakan larutan sodium ataupun sebarang larutan lah. Larutan sains yang kita gunakan dalam eksperimen itu adalah bahan. Okey. Okey, spesimen ni adalah bahan yang kita nak kaji. Okey, itu spesimen. Okey, kita pergi pada muka surat yang seterusnya, iaitu muka surat 18. Okey, di sini kita masuk pada kemahiran manipulatif yang ketiga, iaitu melakar dengan jelas dan tepat. Okey, melakar merupakan cara untuk merekodkan maklumat dalam bentuk gambar rajah. Lakaran hendaklah jelas, tepat dan berlabel. Okey. Okey, dekat muka surat ni dia ada tunjukkan contoh macam mana kita nak lukis bikar. Dekat tepi ni ada contoh macam mana nak melukis tabung uji. Okey, kenapa lakaran tu penting dalam eksperimen? Okey, kenapa? Kenapa kamu kena lukis dalam eksperimen tu? Okey, bila kita jalankan penyiasatan, kita buat eksperimen, kita akan ada langkah-langkah yang kita perlu buat kan? Okey. Selain pada langkah-langkah tu, kita juga perlu melukis gambar rajah eksperimen kita. Okey, cikgu tunjuk contoh. Sebagai contohnya macam ni. Gambar rajah cikgu. Kalau kamu lihat pada gambar rajah ni, jelas tak kamu dapat lihat macam mana eksperimen ni ataupun macam mana penyiasatan ni dijalankan? Okey, kita dapat lihat kan bagaimana kita nak jalankan eksperimen ni. Oh, kita perlu letakkan larutan dalam bikar. Kemudian kita perlu panaskan
bikar. Okey, dalam gambar rajah juga kita perlu label. Okey, setiap peralatan sains dan juga bahan sains kita perlu labelkan dalam gambar rajah tersebut. Okey, kemudian berdasarkan lakaran ni yang kita buat ni, barulah kita dapat tahu macam mana langkah yang kita perlu buat dan juga bahan apa yang kita akan gunakan. Sebab itulah lakaran ni sangat penting dalam penyiasatan sains. Okey, kita tengok yang terakhir. Okey, yang terakhir ialah membersihkan dan menyimpan peralatan sains. Okey, macam kamu jugalah dekat rumah. Kalau kamu main mainan kamu, apa yang kamu kena buat? Okey, kena simpan balik lepas main. Okey, kalau lepas kamu nak makan, kamu ambil pinggan, kamu letak nasi, letak lauk, kemudian kamu makan. Okey, lepas makan apa yang kamu perlu buat? Kamu perlu bersihkan semula pinggan kamu dan simpan di tempat yang betul. Macam tu juga dalam makmal sains. Okey, setiap peralatan yang kita gunakan dalam makmal sains kita perlu bersihkan. Okey, lepas kita bersihkan, kita keringkan dahulu. Lepas keringkan, barulah kita simpan di tempat yang betul. Kenapa kita perlu bersihkan dan juga simpan peralatan sains kita pada tempat yang betul? Sebab apa? Sebab supaya satu, untuk menjaga kebersihan bilik sains kita. Okey, yang kedua adalah supaya bilik sains kita adalah selamat. Okey. Itulah sebab kita perlu membersihkan dan menyimpan peralatan sains yang telah digunakan. Okey, itu saja dalam tajuk unit 1 kita. Okey, kita dah habis dah unit 1. Okey, jadi kamu kena ingat ya, dalam unit 1 ni kamu kena ingat 6 kemahiran proses sains dan juga 5 kemahiran manipulatif. Itu saja. Okey, di sini suka untuk cikgu ingatkan sekali lagi. Okey, contoh kalau kamu nak membuat bacaan. Okey, contoh kamu ada pembaris. Okey, kemudian kamu ada objek. Okey, contoh objek ni sebatang pen. Okey, macam mana kita nak kira ukur, kita nak ukur panjang pen ni. Macam mana kita nak kira? Okey, kalau kamu tengok bacaan dia, kamu perlulah tengok tepat. Okey, mata kamu kat sini. Okey, ni adalah cara yang betul untuk mengambil bacaan. Okey, kalau kamu tengok daripada tepi, contoh kat sini kan, kalau kamu duduk kat sini, tengok. Okey, itu adalah salah. Nanti ukuran kamu akan tidak tepat. Okey, itu untuk ambil bacaan. Okey, cikgu nak tanya, macam mana kalau kamu nak mengendalikan spesimen? Kamu ada spesimen, kemudian kamu nak ambil spesimen kamu dan letak di dalam bekas spesimen. Macam mana kamu nak ambil? Okey, kamu tak boleh ambil spesimen kamu menggunakan tangan. Kamu perlu menggunakan pengepit untuk mengangkat spesimen kamu masuk ke dalam bekas spesimen. Okey, kemudian lepas kamu dah buat uji kaji terhadap spesimen kamu, kamu perlu lepaskan balik spesimen kamu pada tempat asalnya. Okey, ingat ya. Okey, itu saja untuk hari ini. Cikgu harap kamu fahamlah untuk tajuk kemahiran manipulatif ni. Kalau kamu ada sebarang masalah ataupun soalan, kamu boleh terus WhatsApp cikgu, okey? Okey, untuk latihan pada hari ini, cikgu nak kamu buka buku aktiviti pada muka surat 10, 11, 12, 13 dan juga muka surat 14.
Okey, cikgu nak kamu buat daripada muka surat 10 hingga muka surat 14 buku aktiviti kamu. Okey, kamu tak perlu pun kalau nak buat semua sekali bagi siap dalam masa 1 hari. Kalau kamu rasa macam susah sikit, kamu boleh ambil masa hari ni buat sikit, esok buat lagi sikit. Okey, kemudian hantar kat cikgu nah. Okey, itu saja untuk hari ni. Sekian, terima kasih.